Siapa? Yang lain tu saya nampak Aisyah je yang ada North Point. Jangan lupakan email North Point. Okay. Masa ni lah, masa nak submit tadi tu. Okay. Masa untuk final master plan tu. Okay. So mungkin Monday ni is finalizing lah dia punya master plan tu. Siapa-siapa yang belum sampai stage lagi, so ada masa sampai Isnin ni untuk master plan. Sebab lepas Isnin tu dah kena nak tengok pada supporting drawing lah. Okay. Tapi kadang-kadang kalau at least you finalize, try to finalize your master plan. Okay, buat dia sebenarnya kalau you nak buat, nak bagi nampak benda tu complete lah kan. Sometimes you have to draw properly macam dengan dengan all the tools tu lah kan. Sometimes kalau kerja tu dia nampak dia bukan dekat siap. Kadang-kadang design tu mungkin ada lopong-lopong lagi kan. Tapi kalau you buat properly dengan all the tools you pakai, yang dekat itu kan, French curve lah dengan set square ke, lagi senang you nak top up nanti rather than benda tu terlalu nak tu saya cincai tapi nampak terlalu tak properly drawn lah on paper. Okay, macam saya nampak especially those yang buat pakai curvilinear tu, yang pakai curve kan, curve dengan ni ataupun organic sikit tu, yang pakai geometrik rasa tak ada masalah. Yang sini apa ni, Rabiatul kita punya yang ni yang gunakan konsep bukan sama. Adibah. Adibah. Okay, yang lain saya nampak ya. Ini saya punya. Apa ni? Apa punya ni? You tak ada nama kadang saya pun dah tak. Nak tulis nama lah tepi ni. Mana you submit pun tulis nama. Senang. Kalau tak saya nak mencari siapa punya. Dalam file name pun kena tulis nama. Senang. Okay. Letak yang nama. Tak kisah. Tak nama penuh tak apa. At least ada nama. Senang saya tahu ni siapa punya. Sebab bila dah download tu, dia dah jadi file tu dah kumpul banyak-banyak dah. Jadi kalau dalam classroom tak apa. Saya tahulah yang hantar tu. Okay. Ada nama, ada tarikh. Itu penting. Okay, dan benda tu apa, drawing apa ni, prelim ke, ni ke, master plan ke, tulis terus, senang, 3 benda tu, utama. Ni siapa punya ni? Ada? Siapa? Sebab nak tengok dari segi persamaan form tu. Ni tak ada orang ni? Pergi toilet? Tak ada? Tuan ni tak ada lah dalam ni kalau dia nak tengok ni. Okay, macam Adibah dia. Apa kalau when you do something yang ni kan, ini tak tahulah mungkin masih belum finalize kot. Sebab yelah macam benda-benda macam ni lah, macam tu saya kata benda-benda yang curvy ni, benda-benda yang curve ni betul-betul you have to follow something, follow a pattern ataupun apa. It must be kan. Tengoklah yang saya tunjuk dia mesti ada center, ada bawa dia gerak ke mana. Center. Must be some harmony macam tu. Dia nampakkan dia sekali. Dia bukan macam kita buat circle dan sambung. Tak. Dia mesti ada some continuation kan. Dia mesti ada macam pakai yang tak itu. Yang saya tunjuk. Lecture saya dah tunjuk macam mana dia mesti ada yang radius kan, yang ada macam center to center, macam dia apa, dia gerak pun dia mungkin dia macam ada like tenaga ataupun salah macam mana dia gerak, mungkin dia
Walaupun dia circle pun dia mesti ada that, kalau dia punya line tu dia mesti berhubung macam tu. Ni cara, macam-macam cara lah. Sebab tu dalam buku tu kan, dalam buku dia sangat detail sampai ke tangent apa dia pakai kan, pakai macam mana dia connect pertemuan macam tu. Mungkin nak continue macam mana dah, continue sikit kan, pulang lah. Tapi dia mesti ada some sort of, I don't know lah. Tapi dalam ni saya nampak macam dia selalu ad hoc, macam dia ada sambung macam tu je. Faham tak? Ada. Dia nampak tak yang buat macam mana? Faham. Mungkin masih very rough lagi lah, saya tak nampak dia punya tu. Sebab tu takkan jadi, kena ada juga apa tools ni for drawing. Macam mana pun. Dia mesti ada some sort of systematicnya tool untuk draw. Paling command pun ruler lah. Kan? Kalau tak dapat nak set square, anti-square semua tu. Tapi kalau nak buat benda yang organik, memang dia mesti ada juga. Dia walaupun organik pun, dia mesti ada some sort of pattern tu. Kan? Mesti ada continuity. Dia bukan sambung macam tu, mungkin dia sambung. Dia mesti dalam keadaan harmoni lah. Ni mesti ada, tahulah macam mana. Tapi maknanya dia ada dia. Dia bukan simetri. Symmetrical. Dia atur pun, okay je. Slow sikit. Okay. Nanti dalam proper format tu tak perlu ada ni lah. Yang konsep yang ni semua kita letak dekat conceptual board lah. Tak perlu, tak ada cram sangat. Okay. Saya rasa ni lagi lengkap daripada yang ni, yang dalam format ni. Plan, location plan. Benda ni pun juga kan, walaupun dia tak ada apa-apa kan. Tapi ni meaningful lah, sebab key plan, question plan ada markah kan. So kalau dia kena nampak dia perfect bulat. Tunjuk. Dan dia bukan macam tu, dia mungkin dia kena keadaan dia apa. Dia kena ada ni lah, macam lah biasa tengok lah, dia nak highlight something kan. Macam ni nak highlight kan, tempat tu adalah di situ. Simbol kan, simbol. Macam mana gunakan simbol. Dekat nak guna yang apa, dash ke, ulang lah, dash circle tu. Sekarang saya nampak ini yang dash ni apa, macro size kan, macro ni micro. Dia dah zoom in kan. Kalau saya nampak benda tu duduk sama, tak ada beza, so tak kena lah. Tapi proper lah sikit ni, kita animation plan ada tak yang elok sikit. Rasa orang ambil yang sama je ni. Kan, semua ambil yang sama ni, nampak drawing ni bukan sama, kita animation plan. Walaupun dia tak, bukan nak kata manager kan, tapi dia benda, dia dalam board kan, dia benda yang utama yang kita akan nilai. So walaupun dia just kita animation plan pun, dia kena very properly drawn juga. Sebab dia adalah you punya presentation board kan. If you do something plan tu dah properly kan, masa plan dah macam tu, takkan you nak letak yang macam ni kan, ni mesti sama kata. Okay, ni fikir balik macam mana kita animation plan. Okay, kalau ni Kuala Lumpur ke ni, kalau kita ni Kuala Lumpur, takkan ni Kuala Lumpur kecil ni. Ni area mana ni? Ni tulis apa ni? Dekat location plan tulis apa? Ni siapa boleh beritahu ni? Nama apa ni? Taman? Apa ni tulisan ni? Taman Interpretation. Taman Interpretation.
Okey, dia dalam bulat ni ke dia memang satu area macam ni? Ada satu area sini ada? Kan bulat dalam tu je. Dia satu area kan? Dia ada area dia kan? You boleh identify tak area dia? Let's say kalau katalah dia form sini. Okay, so saya expect dekat you punya plan tu ada juga the same coverage tu kat mana-mana. Saya tak tahulah kat mana. Contoh saya tak tahu dia kat mana. Mungkin macam tu lah. Exactly the same. So tak semestinya kena bulat kan. Kalau bulat kadang-kadang takkan bulat ni dia Kuala Lumpur je kan. Dia seolah menunjukkan you zoom tu yang bulat tu itulah tempatnya. Sebenarnya dia mungkin sebesar ni. So rasa ni tak logik bukan Kuala Lumpur ni. Tengok dia punya apa daerah ke, dia punya apa bigger zoom out sikit kan. Tu kawasan apa. So dia mesti menunjukkan ni kat mana. So jangan ni Kuala Lumpur kita nak cari mana Kuala Lumpur. Kat mana site tu kalau dalam Kuala Lumpur tu. Jangan sekadar letak gitu je. Sebab kadang-kadang ada orang letak apa map Malaysia kat situ kan. Tu memang kena reject lah. Kan? Dia kena identify key plan tu dekat mana lah dalam konteks yang besar sikit daerah ke. So ni mungkin dalam keadaan dia lebih pada apa. Dia ada site dia tapi dia lebih menunjukkan kawasan sekeliling tu kat mana. So mungkin location plan pun tak mestinya dah nampak macam site plan lah. Apa ni dalam apa ni. So mungkin saya harap ni salah lah. So hopefully kalau taman tu yang adalah ini, saya assume macam dia mungkin boleh tunjuk area tu lebih kurang besar ni je. So yang keliling ni dia ada banyak lagi, besar lagi, coverage lagi. Tunjukkan dia punya site context tu. Ini mungkin lagi kecil lah site tu. Hilang je. Ya. Problem sih. Okay, jadi boleh lagi ya. Okay, ni tunjuk dia punya daerah lah. So, mungkin dia kecil sikit lah. Mungkin kau nampak pun nampak kecil site tu. So dia nampak beza ni ada ni dalam besar, ni terus besar. Ni dah nampak dah yang zoom ni macam mana. Ni rasa dia boleh faham kot. Faham tak? Kan? Dari segi hierarki dia tu. Okay, tapi bukan macam ni lah. Ni tak boleh macam ni. Kuala Lumpur macam tu kan. Namakan spesifik sikit. Daerah mana ke. At least nampak dia besar sikit. So tak perlu letak bulat pun kadang. Kan? You buat dengan area pun dah cukup dah. Kan? Area macam ni dah cukup. Lagi clear kalau you buat macam tu. So dia akan menggunakan apa coverage yang sama je dalam ni dengan dalam ni. So shape dia pun lebih kurang sama je. Faham tak? Boleh dengar saya lagi tak? Dengar sir. Jangan senyap tu. Kalau senyap saya ingat dah tak ada connection lah. Sebab kat rumah ni dia ni sikit. Dia on off sikit. Sama lah macam you all pun. Okay, so jangan lupa North Point. Okay, North Point. Okay, tadi sekejap saya sambung sikit yang organik ya.
kegilinya. Okay, so nanti ini dinding tu nanti color lah. Okay, so dinding kena highlight, kena fill in. Okay, tebal sikit. Okay, tebal lah dia. Okay, roughly. Okay, cuma nanti kena tulis lah all the spaces ni, space apa. Ada kot yang setengah tu ada dah buat space. Bilik apa semua tu. Ha ni. So everyone should have the same same ni lah. Same room lah. Okay, room tu kena sama. Sama ke tak? Aisyah macam lain sikit. Okay. Restroom. Okay. Lain sikit lah Aisyah. Building macam lain sikit ya. Yang mana yang betul? Gallery. Ni kena standard kan, jangan site sama tapi lain-lain pula. Standardkan satu. Yang mana satu? Ya. Alia punya buat saya ambil. Apa dia? Alia apa? Bot. Kenapa? Alia. Ya. Saya punya pun tak ada rasa. Saya punya pun tak ada ke? Saya pun sama. Apa saya semua tu? Saya tak nampak nama. Aman. Okay, sambil tu cuba confirmkan balik yang mana satu yang betul. Dia punya plan bangunan tu. Yang tu sir. Apa dia? Yang ni untuk master plan. Yang ni. Yang atas dia tu untuk schematic tu. So yang ni je lah master plan. Apa lagi? 3. Mana? Orang lagi siapa? Alia Zulfikri siapa? Aman. Ya cowok. Wih, kau tak tutup mic bodoh. Wih, kau tak tutup mic. Tutup mic tu. Dengar dah semua. Okay, ni tak ada ni sebab patutnya pukul berapa? Pukul 10 kan patut submit kan. Yang ada problem tu tak apalah.
Ini lain ni. Waktu saya nak ni yang mana yang ada dulu. Okay, sebab semua review ada yang tak siap lagi pun. Sini saya tak tahu nama siapa punya ni. Resume 3 ni lain-lain. Sebab tu kena ada nama. Nama tu penting. Kalau tak lepas ni tak ada nama tu saya tak create lah. Okay, make sure ada nama. Nama drawing tu dengan tarikh sekali. Okay, yang ada nama saja saya akan create ni. Apa? Drawing. Image. Belum lah. Saya tahu yang mana satu lah. Betul ni? Betul. Dah ada dah. Ya. Ni ada ni. Siapa yang tak ada lagi ni? Ni siapa yang siapa lagi tak ada lagi? Zulfikri tak ada lagi saya. Yang hantar image ke PDF? PDF. Nama buat mana? 150 schematic board. Tu. Okay, siapa lagi? Hantar PDF ke image? Siapa lagi? Dua, tiga, empat. Tu je kan? Ada lagi? Semua ada? Okay. Apa pun nanti tak tahu ini conclusionnya apa pasal apa building tu. Tapi saya nak tengok benda tu lepas ni semua standard. So you decide dalam group je. Yang mana satu yang confirm betul. Okay, sebab ada macam-macam version saya tengok. Saya tak sure version yang mana yang betulnya. Sebab size kena buat macam lain sikit. Okay, tu resolve sendiri. Okay, dari bangunan tu, dia punya space dalam tu, room yang dalam tu semua kena sama.
Okay, so lettering ni jangan jadi macam ni. Adjust bagi nampak penuh. Jangan baca macam apa, baca tak cukup macam tu. Sebab kita pakai manual kita boleh control. Okay, tak semestinya kena same size pun. Kalau tak boleh muat size yang tu, kecilkan lah size tu. Size tu tak perlu besar ni pun, tulisan-tulisan tu. Ingat balik pada hierarchy of lettering tu. Okay, especially dalam master plan. Kalau dalam Create ni tak apa, saya boleh terima lagi. Okay, dalam final version simple dah. Yang ni boleh terima. Okay, macam Aisyah tulisan tu, besar-besar tu cukup dah. Tak perlu kita nak highlightkan bangunan tu, kita nak highlightkan design kat luar tu. Okay, and jangan colour bangunan tu. Tu tentang larang tu. Yang kita colour yang kat luar, kita punya design sahaja. Okay. So mana-mana yang saya kata yang curvilinear tu, you have to follow some sort of technique yang memang apa, that shows apa, shows that tu lah form tu. Macam ni pun kan. Kenapa? Ni apa, walkway? Siapa punya ni tadi? Siapa punya? Saya. Rabiatul. Ini apa sebenarnya kuning ni? Dia apa? Material apa? Grass ke apa? Yang kuning ni. Ni macam yang Dia tempat orang jalan kaki, macam tu? tu. Tapi dia apa? Dia konkrit ke? Dia batu ke? Dia Yang keras? yang keras tu. Lepas tu saya nak buat yang macam Macam apa? yang macam Robi punya tu, sir. Macam Robi ni tu apa? Macam Apa dia? Apa dia yang Robi punya? yang macam yang petak-petak tu. Ni? Tile lah. Lebih kurang. Lebih kurang, kena confirm. Tile, kalau tile lah. Tile apa? Macam payment tu. So, kalau dia memang tile, kenapa ni kena ada lagi yang ni? Tu saya tengok macam pelik tiba-tiba datang benda ni. Dia macam tak apa? Macam tak ni lah, macam tak kena dengan the whole design ni. Macam ni kan? Okay, ni saya berterima lagi kalau ada yang macam ni. Sebab dia nampak continuity dia. Mungkin sebab dia curve, tak apa. Cuma yang ni tak sure yang ni. Yang ni memang tak sepatutnya ada. Sebab dia tak tahu dia untuk apa pun. Kalau ni adalah, tu saya tanya yang kuning ni apa. Kalau kuning ni is something yang you tak boleh walk atas tu, tak apalah you nak ada ni. Kan ni, bila saya tanya ni, dia kata ni pun lebih kurang macam pavement. Pavement atau kalau tile pun pavement lah. Kalau dia pavement, still orang berjalan. Cuma ni tak sure ni untuk apa. Adakah ni ada level? Kalau ada level, dia tunjuk nantilah dalam section. Ni rendah. Kan? Ni tinggi sikit. So dia macam step macam tu. Yang tu saya nak buat macam tangga, sir. Step lah tu maksud dia. Step. Tapi yang ni tak sure. Yang saya tanda ni. Dia macam dia datang, tak tahu datang daripada mana. Itu macam alien sikit. Tu kena tengok. Okay, sebab ni dah memang, ni boleh berjalan kan. Ni kalau ikutkan, ni boleh jalan. Kaki tu boleh jalan. So maknanya kenapa awak nak jalan atas ni? Kan, kalau you fikir you sendiri kan, kalau you berjalan kan, adakah you nak berjalan atas ni ataupun jalan kat sini je? So you are freely to walk anywhere pun sebab ni dah style. Kecuali ni adalah something yang you tak boleh pijak. Ni adalah apa? Tak tahulah tu air ke, tu memang grass yang memang yang elok tu yang tak boleh apa, yang orang panggil grass yang untuk apa? Estetik yang tak boleh pijak tu. Mungkin lah bahawa kita boleh letakkan walkway tu yang macam ni tengah tu. Steps ke apa? That's why semua benda dia cakap lah mesti kena ada reason kenapa you nak buat benda tu. Bukan sekadar you fill in the blank je. Okay? Cuma kalau you nak buat circle punya ni, so expect
something more lah kot. Mungkin even apa, tak sure lah kalau ni boundary you. Sebenarnya saya tak kisah kalau you nak ubah yang ni pun sebenarnya. Walkway ni kan. Nak ubah walkway something yang a bit more macam ni pun tak kisah. Boleh lah. Tak ada masalah. Okay. Sebab tu side you. Ni dia kena consider side. Okay. Kalau kat luar ni dia memang dah straight apa. Tak kisahlah. Sebab ni adalah masih boundary you. So ni kalau boundary, tak semestinya you kena kekal benda yang kat luar tu. It can be something yang berhubung kan. Dia berhubung. Tapi ni you punya design sendiri. Tak kisahlah. Buatlah macam mana. Ikut your design lah. Janganlah follow sangat. Yang existing tu. Faham tak? Anything inside boundary, yang tu you punya side. You ada kuasa dalam tu. Untuk design. Okay, untuk semua lah, untuk semua. So tak perlu nak kata, okay ni nak kena lain sikit sebab dia original. Tak. You punya side, kalau ni lah boundary, dalam boundary is anything you boleh buat. Tu kuasa you. Okay. Faham tak semua? Faham tak? Okay, regular shape, outdoor gallery, localization. Okay. You punya term semua tak ada masalah kan. Semua dalam bentuk ni je. Plan tu. Kena adjust sikit. Okay, kalau irregular pun, dia mesti at least ada some sort of, apa? Dia irregular. Tapi, pasal tak? Kalau irregular pun, dia mesti ada some sort of, apa, turutan dia juga. Dia walaupun dia, okay, you kata focalization, mesti something yang orang fokus. Something yang orang fokus. Dia tak boleh tak tengok. That's what we call focalization. So, mungkin ni yang ni paling fokus. Saya tahulah kalau ni paling fokus. Tapi yang irregular pun, dia mesti ada some sort of ni juga. Ni dia mesti ada some sort of turutan juga. Saya tak tahulah mungkin dia makin kecil ataupun dia makin besar ataupun dia explode. Something yang explode kan. Kadang-kadang dia pecah sikit. Macam pecah sikit tu. Tahulah kecil ni. Yang paling besar, dia crack sikit. Besar sikit, and then crack. Regular tapi still nampak macam ada harmony juga. Kalau benda ni bukan kita boleh explain, kadang you just know sendiri kan benda tu. Mungkin scattered sikit. Boleh scattered mungkin. Dia regular tapi dia nampak ada apa? Dia still harmony. Dia mesti nampak macam oh dia jadi tapi dia kan kalau dia pecahkan satu benda kan, dia pecahkan telur ke, dia pecahkan kalau dia tengok splash kan, splash air kan. Dia mesti ada pattern kan. Walaupun dia splash kan, splash tu walaupun dia kata apa? Faham tak maksud saya? Saya bukan boleh explain benda ni sebab dia terlalu abstract sikit. You bayangkan telur, you bayangkan benda yang boleh pecah kan. Dia letak satu tu, dia akan create tengah tu yang benda yang paling besar yang pecah kan. Tapi dia akan splash macam tu kan. Dia akan create apa orang ni? Dia macam yang keliling tu mesti ada surface yang lain kecil. Tapi yang paling dekat dia besar sikit. Sebab ni pun kadang dah ada memang dalam konsep pun. Splash ke, orang kata apa, crack ke. Dia mesti ada pattern. Tak percaya tengoklah. Faham ke faham? Tak faham? Siapa tak faham? Apa yang tak faham? Apa yang kurang faham? Irregular tu. Pattern maksudnya. Tunjuk crack lah. Okay. Slash.
Saya nak berkata kalau point dia, kalau dia buat something pun, okay, macam ni lah. Paling simple kan. Dia sangat irregular kan. Tapi dia juga ada some sort of pattern lah. Macam walaupun dia satu pattern dia pecah kat tengah, dia akan spread kan, spread kat luar tu. Itu maksudnya, maknanya kalau dalam konsep you tu, kalau nak create focalization, tengah ni adalah focalization lah, tapi benda yang nak support tu kat keliling tu, tepi tu kan, dia mesti akan ada macam disperse tu kan, dia macam dia akan bergerak, kalau bukan bergerak, dia macam dia ada movement macam tu. Ini susah nak explain in words ni. Kalau tengok something mana, kalau tengok something yang apa, kalau ada demo kan, demo dia tengok mana bila ada satu benda, dia jatuh, dia explode. Tengok ada tak explode. Dia macam ada continuity tu. Term kan macam mana explosion. Contoh macam ni lah kan. Walaupun dia irregular, dia akan start from center, tapi dia akan disperse kan, makin kecil. Dalam satu benda yang besar. Ini dalam architecture ni. Dia sangat kompleks lah, dia benda tu kompleks. Cuma saya nak bagi tahu, bila you buat something pun, walaupun dia irregular kan, tapi you kena fikirkan, dia mesti juga ada some sort of orang kata pattern dia tu. Dia mesti ada pattern, dia bukan just main letak ad hoc, letak kat mana-mana kita suka je. Tak mestinya. Itulah saya punya point tu. Boleh tak setakat tu you faham yang tu, tapi benda tu susah lah, you kena ni lah yang kata ni kan, ni kan, ni sebab saya nampak you buat ni macam main susun-susun gitu je. Itu yang kata yang tak apa kena tu, kenapa kena susun-susun macam tu. Why not start from something tengah, dan buat dia pecah keluar kan. Kadang-kadang you boleh pakai grid kot, kalau boleh pakai center circle tu. Your grid adalah center adalah circle kan, circle ni grid je ni. Ada something kat tengah tu, dan keliling tu buatlah something, ada susun lah. Dia ada susunan dia tu, dan ni makin kecil sikit kan. Grid juga, tapi dalam circle ni grid. Dia bukan grid tu kena, tak semestinya dia macam geometrik macam tu. Mana susunan yang you buat benda yang tak regular kan, benda-benda yang tak regular tu, susun ikut ikut circle pula. Dia macam berpusar macam tu. Dan ni kecil sikit. Tapi grid tak nampak lah, line tak nampak. Faham tak? Ni kat luar ni susun lah. So nampak lah, dia nampak tak regular, nampak macam tak ada grid, tak ada susunan, tapi sebenarnya ada, tapi tak nampak. Ni semua hidden. Ni nak cakap yang kat sini ni. Boleh tak itu setakat ni? Boleh terima tak boleh terima? Boleh, sir. Okay, cukup lah. Sekarang lebih-lebih lagi confused. Okay, tu semua yang siapa yang buat curve linear ke apa, itulah saya punya komen. Okay. Macam mana curve linear, macam mana curve pun, dia mesti ada dia punya dia punya standard tu lah, kata pattern tu. Ini sama Izatul. Semua kat abang ada French curve tak? Ada. Ada pun. Masa buat design pakai French curve? Tak. Tak? French curve nak buat apa? Buat masak? Sebab tu kena tengok. Kadang sebab kita sekarang ni, kita ada building ni memang sangat geometrik. Sangat-sangat geometrik. Ni.
Dia tak boleh lari pada geometrik ni. Ni memang ada. Ni sangat keras ni. Dia punya shape tu. So kalau nak buat, you janganlah follow apa ni, janganlah follow building tu juga kan. Jangan terlalu nak ikut. Kalau ni dah macam ni kan, dah straight macam tu, takkan nak ikut juga tepi dia macam tu. Itu bukan sepatutnya macam tu. Dia kena tarik benda tu biar, itulah, tu benda tu dalam buku. Dalam buku memang ada. Dia tunjuk macam mana kan. Walaupun dia ada benda yang sangat straight sini, dia tak buat, dia tak ikut keliling, dia takkan ikut you know, takkan ikut keliling macam tu. Dia mesti ada juga yang dia complement juga kan. Mungkin ada something yang dia kena keluar straight dulu. Mana baru kat sini mungkin baru dia start. I don't know macam mana dia nak, baru dia start nak curve ke. Tapi dia ada something yang connecting ni. Dia ada connecting between straight line dengan curvilinear tu. Dia bukan macam kalau ni macam ni, keliling tu kena macam ni macam tu. Tak. Ni pun nampak macam nak lah macam tu kan. Dia ada dalam tu. Saya tengok dalam buku tu memang ada cara nak buat tu. Cuma yang ni saya nampak dia macam tu lah. Dia main keliling gitu kan. Sebab you kena tengok tu. Yang line straight tu. Apa you boleh tengok pada line straight tu. Kat mana dia punya apa yang you boleh tarik. Mana nak cakap. Sekejap. Saya kena tunjuk contoh ni. Kalau tak. Mana itu buku. Ni boleh tengok contoh yang memang residential tu. Sebab dia ada bangunan. Lepas tu dia punya design tu kat luar. Luar bangunan yang tu. Bangunan mostly memang straight pun. Bukan yang ni. Macam ni juga. Semua refer buku tak masa buat tu? Refer ke tak refer? Kalau tak refer, tak ada point pun kalau saya cakap semua memang semua kena follow dulu. Macam ni kan. Dia curve tapi dia still okay. Saya nampak macam ni tengok line ni kan. Susah okey saya. Line yang straight ni dia mesti ada dulu sebelum dia nak pecah kepada curve ni. Dia mungkin dia tak ada dia nak buat apa? Dia nak buat terus benda tu macam curvy sangat kat tepi tu. Tak. Dia memang ni dia follow ada line ni atau dia keluar jadi curve. Macam ni pun straight. Dia ada elemen yang straight tu. And then dia connected tu dia mesti ada something yang straight dulu. Saya bayangkan kat sini kat mana yang ada straight dulu tu yang dia boleh complement. Kalau kena pattern tu dia boleh copy je. Copy paste tengok macam mana work ke tak.
Mungkin kalau ni nak ambil sebagai line straight lagi. Boleh nampak macam tak nampak dia punya. Ya. Ini juga straight, tak apa. Straight. Saya tak tahu space yang you buat ni pun, saya tak sure space apa di dalam ni. Adakah ni semua walkway je ke? Cleaning ni semua walkway je? Siapa ni? Betul. Space yang straight apa? tu tangga. Yang straight tu tangga, yang atas tu walkway juga. Tak mungkin better kalau you tak buat terus tepi macam ni ataupun unit straight ni kat sini baru start. Tahu lah, ni sini baru start. Nak gerak. So, ni adalah ini semua dia macam dia jauh sikit, dia tak dia saya rasa sekarang isu dia sebab terlalu dekat sangat dengan bangunan tu dan nak buat benda-benda yang terus yang drastik tau. Tak boleh terlalu drastik. Dia kena start jauh sikit macam tu baru nak gerak macam mana dah macam tu. Jadi dia ada macam ruang lah. Kan dia tak ada terus tepi ni terus kena ada curve tu. Sebab kadang kalau tengok dekat side sebenar area ni bayangkan macam mana rupa dia. Dekat side sebenar. Dia ada keadaan apa? Ada dinding. Tiba dia ada macam tu. Kan ada yang curve terus kan. Ni bayang kalau you boleh tengok kalau real life kan. Real life tu macam mana rupa dia ni. Yang area ni yang you buat tu. Sebab tu kadang-kadang saya tak tahu benda tu bila dekat site tu bila kita buat betul-betul benda tu dah dikonstruk. Sebenarnya dia tak useful pun. Dia tak ada orang kata apa dia macam negative space tak? Negative space. Kalau EB ada kosong dulu kan, EB ada kosong, ini kat sini baru ada you start tu apa to make the curve tu at least space yang antara bangunan kan, antara bangunan ni dengan yang ni at least ni ada something yang you boleh apa ni, yang you boleh kita boleh guna kan for something, for planting ke apa, terpulang lah kan, nak buat turf ke, wood ke, okey juga. Tapi bila terlalu dekat kita tak tahu space tu sebenarnya macam mana rupa dia. Faham tak faham ni? Faham. Faham kan? So jangan terus nak buat. You kena fikir setiap line ni yang dalam plan ni adalah space, adalah hilang. Dia adalah space. Setiap satu line tu semua ada maksud, semua ada makna. Tak ada satu line pun dalam plan itu yang tak akan jadi something bila real life. Bila dalam keadaan apa? Real life lah. Sebab tu jangan ingat setiap line tu just boleh buat je line-line gitu je. Kecuali dia pattern lah. Tapi kalau dia melibatkan elemen, dia akan jadi something bila dekat site nanti. Orang akan construct, kontraktor akan buat benda tu. Tu yang kena fikir. Tak kisahlah sekarang ke, masa design company pun sama je. Okay, so komen sikit, saya tak boleh komen seorang detail kan, sejam seorang habis je. Sampai esok tak habis ni. Okay, in general. So tadi tu tengok kita balik. Okay, bagi dia nampak. At least tengok. Refer lah, tolong refer. Kalau tak refer buku tu, jangan minta saya klik lagi. Siapa-siapa pun. Okay, saya akan tanya. Kalau tak refer buku, saya minta refer dulu. Lagi tak refer, and then next time mungkin saya nak bagi tahu saya, you refer buku apa, page mana. Okay, ni syarat saya. Next time. Buku, page mana, apa, tak kisah, web ke, link dia. Ni syarat. Free. Wajib. Saya tulis kat sini. So nanti depan ni saya tulis ni je. Okay, kalau tu refer buku, page mana, kalau ada web, okay, link di mana. Saya nak klik link tu, nak tengok.
Okey. Clear tak clear ni? Ada lagi tak ni? Ada sir. Clear tu. Ini clear tak? Even untuk hari ni pun. Hari ni boleh jamin tak you ada ni? Boleh jamin ke tak lagi? Ya. Apa dia? Ya tu apa? Ada. Dia boleh jamin ada. Terputus lah. Saya tak apa dengar. Takut line saya ke line you all? Okay, ni apa? Robi kan? Robi ada ke? Ada sir. Okay. Design. Sebab saya nampak, okay. Kalau design macam ni, dia tak masalah dari segi form mungkin okay lah je lah, boleh work lah. Cuma spaces tu, saya nak tengok dari segi space yang you ada tu, apa dia punya kegunaan dia. Sebab, okay, sebab saya tengok, kalau ni apa, grass lah. Ni grass, ni tile, betul? Ni pavement, tile. Yang mana sir? Tak nampak ke sir? Yang petak-petak ni tile. Dia jenis style yang macam dekat taman tu, yang dia macam getah tapi macam batu juga. Getah macam batu. Getah ke batu? Dia dia batu, tapi dia macam macam bentuk spine tapi dia keras. Tekstur macam spine tapi dia keras. Yang dekat playground tu ke? Dekat playground tu. Tu semua yang petak-petak tu macam tu? Kenapa? Kenapa nak guna yang sebabkan macam kawasan saya macam banyak bahagian turf. So nanti kalau macam hujan ke apa, dia macam tile tu at least dia tak rosak lah. Sebab kalau macam guna tile biasa kan, dia macam nanti kan kalau ada air nanti boleh tergelincir, lepas tu boleh retak dah lama kerendam. So, kalau macam guna tile macam tu, dia macam okey sikit lah. Dia macam dia serap air sikit. Yang getah tu? Wah, kucing tu. Nak krik sekali lah. Sekejap. Okay. Yang tu you kena betul-betul buktikan lah. Kalau you ada baca pasal tu. Pasal yang getah tu. Sebenarnya you tahu tak apa dia punya fungsi dia? Yang tu saya belum research. Kalau you cakap pasal air semua tu, sebenarnya yang tu yang paling ada isu dengan air sebenarnya. Kalau you perasan kan, apa yang getah selalu dekat playground kan. Kalau playground tu letak dekat dekat mat je, katakan ni dia punya getah tu, ni dia punya playground, ni yang selalu orang letak tu. Sebab dia adalah play area dan budak-budak boleh guling lah nak main ke apa tanpa dia dia ada safety punya ni lah, safety punya function lah, supaya dia bukan batu. Kalau batu kan, kalau budak-budak main ni lah tak dangerous sikit lah. Tapi untuk ni, kalau purpose untuk walkway, sesuai ke tak? Unless your walkway ni dalam keadaan space yang besar ni semua kalau kata ni yang getah lah, yang permat tu, adakah you nak provide some sort of play element ke? Yang budak-budak boleh lalu and then dia boleh main lah. Kalau kata tak tahulah, dia mungkin ada some sort of exhibition atau interactive exhibition kan, macam yang pergi tahu lah, dia pergi dekat dia pernah tengok lah, kalau tak pernah pergi kan, kat KCC kan, dia ada petrol science kan,
dia sangat interaktif kan, benda tu kan. Betul tak? Kan Naz? So kalau you nak buat yang macam tu, okay, saya boleh terima. Sebab tujuannya bukan sekadar walkway terjalan, tapi dia adalah sebagai play space, play area yang orang boleh freely nak buat apa, dia nak duduk, dia nak duduk kat tengah jalan tu, dia boleh duduk. Itu buat saya boleh terima, itu buat betul. Tapi kalau dia kata in terms of itu, dari segi wet, air apa semua tu, sebenarnya itu yang lagi banyak isu sebab dia susah. Dalam keadaan kita yang cuaca ni pun, kadang-kadang dia, kalau ada section kan, kadang-kadang dia boleh jadi gitu, lama-lama. Daripada flat tu, dia boleh jadi gini, lipasan. Lipasan pun kalau dekat-dekat playground mana kan, dia ada yang tengok kalau terlalu banyak kena air dengan matahari, dia akan kendur je. Dari segi itulah, kalau dia cakap yang tu, mungkin saya tak convince lagi lah kalau dari segi air punya ni. Unless you ada some tu, saya kata, ini yang saya minta link tu, okay, tengok tu, tunjuk kat mana dia pernah digunakan. So itu okay, baru saya boleh convince. Macam tu kita kata nak convince klien pun. Klien kan tanya macam ni, soalan-soalan yang saya tanya ni. Dia akan tanya, kenapa saya nak kena spend duit nak letak benda ni? Sedangkan saya boleh letak ni konkret je, tile je, sebenarnya nak berjalan kaki je. Unless you cerita, okay tak, sebenarnya ni dia adalah dia 2-in-1. 2-in-1. Dia walkway tapi dia boleh berjalan sambil budak-budak pun boleh main, dia boleh freely bergerak sebab dia kita ada letak some sort of play element kat situ. Sambil dia berjalan. Dia macam, yelah, dia jalan sikit, ada play area. Jalan sikit, ada play. Jalan sikit, ada play. Contoh. Play tu exhibition lah, something to do dengan exhibition juga. Tu kena dengan konsep. Tapi tu saya kata, sekarang ni isu sekarang ni dia banyak space je. Space tu saya tak tahu. Ini yang saya akan tengok balik pada functional diagram tu. Schematic you, ingat letak apa kat setiap space tu. Ini gunanya. So it's not just the form. Tapi saya tengok sekali imbas tu macam dia macam not so much activity lah. Form tu tak apa, form saya rasa dah faham lah kot sikit. Cara tu okay, tak ada masalah, tak ada isu besar lah kecuali form ni kenapa nak kena macam ni. Dia seolah macam potong-potong tile kan, ambil tile kan. Tile macam tu, okay, you kena potong pula ikut shape ni. Tu tak, cara you buat tu lah. You dah ada macam you beli kat kedai, tak segi kan, dia datang macam ni lah. Datang satu macam ni. Dia nak masukkan you punya dekat side you, terpaksa potong pula. Saya nampak gitulah. Terpaksa pula potong ikut shape dia. Betul tak? Yang saya nampak. So kenapa nak kena fikir macam tu? Why not you design customize je? Tak mesti je kena tile. Yang you kata yang rubber ni kan, yang ni boleh, yang ni lah yang kita boleh macam-macam design kita boleh buat satu. Tak semestinya datang, dia tak datang macam ni. Ni bukan datang macam ni. Ni kalau kita beli kat kedai je, nak buat kat rumah, tu lain. Ini kita design, kita boleh design whatever kita nak design based on our concept. Okay, kalau yours is a bit, kalau kata nak lebih pada shape, hexagon macam tu, try lah, I don't know, macam mana nak buat kan, something yang complement dengan this form ke. Bukan macam ni macam seolah-olah macam you terpaksa, terpaksa ikut apa yang ada, sedangkan dia tak mesti macam ni tak ada pun, kita tak ada restriction macam tu. Kita boleh design apa saja. That's why the pattern tu saya nampak yang ni je, yang pattern untuk tile yang macam tak kena sikit. Okay. Especially yang dekat corner-corner ni. Corner ni tengok balik. Ni saya kata corner ni tengok. Bayangkan, okay, corner kat sini. Ni bayang dekat side tu macam mana rupa dia. Adakah ni kalau kata bangunan kan, rumput dekat mana? Rumput dekat situ. Ni rumput. Takkan kat corner, kat ujung-ujung dia ada yang 3 segi macam tu kat sini. At least kenalah ada something. Bagi lega sikit kat corner bangunan. Lepas tu dia kena up to that detail, dia kena fikir. Setiap satu, saya kata, setiap satu line tu represent something on site. On real life site. Faham tak?
Faham tak? Sir, sebabkan idea saya untuk yang kat situ memang untuk paveway. Kalau macam tu tak sesuai ya sir? Bukan tak sesuai sebab saya nampak dalam satu site ni saya tengok you sendiri pun boleh apa? Boleh observe secara apa? Mata kasar lah. Berapa persen dalam image site ni adalah walkway? Ada kata 50-50? 60% ada? Cuba tengok sekali imbas je. Lah. Banyak paveway. Ya. Itu saya kata. Sebab kita bukan sama-sama kita kat Malaysia ni kan. Berapa orang dia nak duduk dekat luar tu lebih daripada 5 minit. Dekat walkway tu. So, ibaratkan perjalanan you daripada sini, keliling site ni sampai balik ke sini, berapa lama dia akan duduk atas walkway? Bukan duduk lah, berjalan lah. Dia akan berada atas walkway. Ibarat you sendiri, tengah panas kan. Ataupun you nak dia spend time tu dekat ada portion of spaces yang dia boleh, macam kata dia kan, dia tempat main ke apa kan. Resting area tak kisahlah. Pavilion ke, tengok aktiviti apa. Yang tu yang kita nak tengok. Walkway is just connecting. Ni connecting. Semua connecting. Yang utamanya lah ni, yang four corners ni. Benda yang nak buat apa ni. Lepas tu tengok. Kenapa tak ada satu lagi another ni kat sini. Mungkin another one. Tak tahulah kat sini. Kecil kat sini. Ni dari segi ni. Yang saya buat ni sekarang ni lebih pada ni lah schematic. Ataupun functional. Baru kita bila kita design kita tahu nak buat apa. Baru kita tahu macam tak semestinya kita design tu nak bagi penuh aja. Macam ni lah. Mungkin awal-awal ni you akan fikir macam tu lah. Janji penuh dalam site tu. So siap masa plan. Tak semestinya. Kalau saya akan tengok. Perjalanan tu. From here to here apa yang dia orang dapat. Experience apa dia orang dapat. Macam saya tadi lah. Soalan senang ni macam tu je. Berapa persen dalam site tu adalah walkway. Ni bukan untuk Robby seorang, untuk semua. Saya nak semua fikir yang sama. Berapa persen? Kalau you rasa macam more than 60%, more than 50% pun dah cukup dah. Itu dah maknanya you kena consider balik design you. Apa yang tak cukup lagi. Apa yang dalam konsep itu, you buat masa kita buat analisis, kita buat synthesis semua kan. Mana pergi semua tu? Mana yang kata nak solvekan isu? Adakah isu dekat site ni pasal walkway je? Kalau ya, tak apa. Kalau ya, saya boleh terima. Kalau kata synthesis you, analysis you dalam site, dia kekurangan walkway. Walkway dia tak cukup lah. Tak memadai ataupun tak suitable. So, you punya solution, design solution ialah provide walkway. Itu betul lah. Tapi kalau tak ada langsung pasal walkway dalam synthesis dan you buat banyak walkway kat situ, so there's something wrong. You punya aim, objektif semua mungkin dah lari dah. Tak mencapai pun. Faham tak faham? Faham. Sir. Contoh macam tadi saya kata saya punya banyak walkway and tak banyak activities kan. Lepas tu boleh ke kalau macam saya create activity guna tile? Terpulang? Maksudnya macam terpulang? Ya, semua you boleh buat. Apa saja. Tile tu you nak ke dalam, nak keluar. Tiba-tiba tile tu tenggelam sampai ke bawah. Ni, apa design ni, sebelum ni ada orang buat underground pun ada. Jadi dia, work saya, kawasan site lagi besar. Dia buat underground. Dia boleh masuk, tu keluar balik daripada tanah. Apa susah? Cuma dia kena section lah. Kalau yang jenis macam tu kena tunjuk kat section. That's why your design ni jangan fikir, kan saya tunjuk itu kan, jangan fikir ground level je. Kita ada ni, kita ada sky is the limit. Kita ada sky, kita ada ground. Ni kita punya platform kita. Ni yang you buat sekarang ni, kat sini kan. Tapi ada orang nak buat ke sini. Ada orang nak buat ke sini. Under. Ground. Sky. Terus kalau kata nak buat kat pavement ni ada aktiviti,
Apalah sangat, bolehlah sangat-sangat. Tak ada masalah. Saya takut ditanya, okey boleh tak saya nak buat benda ni underground? Yang tu saya nak fikir. Ataupun dia kata boleh tak saya nak buat benda ni 10 meters high. Tu baru saya nak kena fikir. Okay, kalau this level, human level, buatlah apa saja, tak ada masalah. Okay. Boleh tak boleh? Boleh sir. Tapi kan saya nak tanya kalau macam saya plan nak buat yang macam tile yang bertimbun tapi ada yang tinggi, ada yang pendek macam tu. Kat master plan tunjuk guna warna sahaja boleh kan? Boleh lah. Cuma nanti kalau you color tu mungkin ada shade je lah. Shade tu menunjukkan tinggi rendah kan. Tapi kalau ada level, ada section tu memang kena tunjuk. Tu kena mati kita potong tu yang ada section tu. Okay. Tak kisah. Benda tu, saya kata benda ni, especially part 2 kan. Part 2 sebenarnya memang kami tak ada restriction sangat pun. Nak buat apa saja. Sebab tu kami nak tengok design yang memang betul-betul ni sikit lah. Yang memang tak apa, orang kata kan tak masuk akal kan. Memang not something yang normal. Yang boleh explore. Apa lagi boleh explore? Sebab kita buat galeri kan. Sebenarnya galeri tu macam-macam jenis galeri ada. Sebab tu saya tunjuk contoh tu. Sebab tu saya nak dalam tu lah saya tengok punya Google Classroom punya create folder yang lama-lama semua dia dah delete dah. You buat benda-benda yang untuk submit je. Belakang itu dah cakap banyak kali dah. Letak segala benda, letak semua button paper, you punya sketch ke apa, dan letak gambar dalam tu, compilation of foto. Ingat tak? Mana pergi semua tu? At the end jadi macam back to normal balik. Semua untuk submission je. Semua benda yang rigid je. Tak ada benda yang exciting pun saya tengok folder tu. Tu saya kata, you nak buat semua benda dia, tu saya tanya, okay kat mana? You buktikan, saya bukan buktikan tu tunjuk depan mata pun. Just buktikan dekat mana you tengok benda tu. Okay, kat website ni ada buat macam ni. Okay, ada projek yang buat macam ni. So ini saya nak buat macam tu lebih kurang sama. Sebab dia dekat website tu cakap macam ni. Tu cukup lah. Tak masalah lah. Isu sekarang, you design semua dia datang daripada langit. Dia macam keluar daripada kepala, out of apa, tiba-tiba muncul idea tu without any reason. Especially reference tu saya tak kisah sampai apa, even saya ajar PhD pun always the same question, mana yang reference refer kat mana, kerja siapa, ni baru part 2, tak ada reference, macam mana? Okay. Ni pun saya nampak macam tu juga. Ni tengok balik. Ni walkway, berapa persen ni walkway ni? Apa ni? Fikri ke? Ke bukan? Saya. Ini saya rasa more than 60% ni. Betul tak walkway tu? Betul. Kenapa outdoor gallery kat sini? Kita punya design adalah outdoor gallery. So sepatutnya outdoor gallery semua ni adalah outdoor gallery kita. Senang cakap. So tengok balik, siapa-siapa yang lain-lain pun saya tengok. Ni saya tengok sekali imbas je. Okay, kalau you rasa you punya walkway tu more than 50%, consider balik. Sebenarnya nak buat apa? Tengok balik you punya function diagram. Tengok balik synthesis you, schematic you, aim objective, konsep. Ibaratnya konsep tu, semua konsep macam-macam kan, macam cantik semua konsep, memang bukan main ni lagi kan, macam semua macam hebat konsep. Tapi 50% of your space adalah walkway. Takkan konsep tentu walkway je. Konsep you adalah untuk outdoor gallery. Ni gallery ni, keyword dia outdoor gallery. Ni projek kita. Ni team ni kan. Sebab tu kita ada team. Ni lah untuk bantu you buat design ni sebenarnya. You kena cari semua reference based on outdoor gallery. Saya nak tanya. Ya. Kan macam dekat mood board tu, kiranya semua gambar tu kita kena letak dekat plan ni ke?
Semua Atau gambar, boleh pilih? semua gambar, tak, apa gambar macam mana? Letak gambar kan Yang- letak yang inspiration dekat- dia. Yang dekat mood board tu. Design-design kat situ, maksudnya. Maksud. Nah, itu up to you. Mood board tu nak bagi, tahu tak sebab dia panggil mood board. Dia macam nak dapat, nak bagi kita ada mood, that feeling untuk satu-satu konsep. Supaya boleh menjiwai konsep tu. Lepas tu dalam mood board tu kadang-kadang dia boleh letak 1000 foto kat situ. Takkan nak follow 1000 foto kat situ. Dia just nak dapatkan feeling yang mana dia rasa macam okay, apa yang dia dapat semua ni okay, kat mana yang rasa paling utama, yang paling dominan sekali. Item apa yang boleh ambil. Yang mungkin lebih kurang sama je. Dalam 1000 tu mungkin 800 gambar tu sama. Yang ada prinsip yang sama. So itu je ambil, buat keluar. Bukan you kata kalau gambar tu dekat situ, okay, gambar tu juga kena masukkan. Tak, bukan. Dia bukan macam, dia bukan kita nak panggil reference board pun. Kan? Dia mood board. Mood tu untuk dapatkan mood. Itu panggil mood board. Dia tak semestinya apa yang ada dalam mood board tu kena exactly sama. Tak. Tapi it will bring the same kind of feeling untuk design tu. Untuk site tu. Untuk konsep lah, especially. Konsep. Faham tak? Okey, kefahaman. Ya. Apa dia? Thank you, sir. Untuk supporting drawings tu kena juga ke? Kena macam mana? Supporting drawing. Seperti drawing. Apa? Perlu Kena- kena tambah lah. Tak faham. Kena tambah. Tambah macam mana? Lukis juga. Untuk ni, stage ni. Stage ni, saya nak tengok masa plan dulu. Ke untuk nanti, lepas ni? Tak apa clear. Sebab, yang saya nak minta untuk hari Isnin ni, you dah finalize dah. Most of your masa plan ni. Dah ada final design dah. Lepas tu baru saya nak tengok, you boleh proceed dengan supporting drawing ke tak. Tapi siapa yang dah boleh rasa dia dah boleh proceed, buat terus. Apa ni? Tu. Supporting drawing. Especially section tu. Section saya nak tengok. Section tu, kalau dalam plan tu, dia kena tahu macam mana dia nak tunjukkan section. Ingat lagi tak? Section AA, section BB, XX, YY ke, lebih kurang tak kisahlah, semua sama. Tahu tak cara nak buat macam mana? Nak tandakan. Ada belajar tak masa ni? Ada. Drafting kan apa kan? Drafting manual. Dia ajar suruh buat line macam ni tak? Tanda. Ada tak? Dia ajar macam ni. Ada. Ada. Dia ajar memang buat line ujung ke ujung. Tak, putus. Tu saya tanya. Dia bukan macam ni. Dia sini je. Walaupun dia tengok kat mana-mana contoh pun. Ini sebenarnya. Ini dah cukup. Jangan ada line yang memang potong tu macam drawing. Dia potong drawing ni masa potong siap drawing you. Dia tolong potongkan. A tanda. Kalau nak buat B, buatlah mana B ke. Ini ke. Contoh. Line section pun ada macam-macam jenis. So, you kena tengok. B. Huruf memang kena straight. Janganlah ikut. Kalau ni macam ni, ni air, apa ni? Tulisan dia kena ikut ni. Tulisan terikut dia punya, apa? Dia mesti straight je ni. Mesti straight. Ikut ni. Line section je boleh sengit. Faham tak? Tapi potongan tu, macam saya katalah, tempat yang memang ada
yang ada apa difference of level, yang ada you nak highlightkan dari segi apa height ke, tu tak apa. Okay, cuma mungkin you ada isu tu mungkin bila nak potong kat bangunan tu. Bangunan tu agak-agak lah, saya rasa you boleh terima lah kalau nak buat petak tu boleh lagi lah kot. Tak payah nak buat bangunan apa. Tak payah nak kena buat apa section bangunan sekali lah, tak perlulah kan. At least ada buat petak dulu pun boleh lagi lah kot. Biar kosong lah pun tak apalah kot. Tapi siapa yang nak go ahead nak buat, nak tunjuk aktiviti sampai dalam bangunan pun kan, nak buat tunjuk ada aktiviti ke apa, nak ada furniture ke apa, apa you lah. Tapi minimum nak ada box saja pun tak apa. So, yang saya nak tengok yang kat luar ni kan, ada apa-apa. Aktiviti kat luar tu, ada exhibition ke, ada apa ke, structure ke. Dah lah. Okay. Yang penting line ni kena tebal. Setiap yang ada potongan mesti tebal. Okay. Bangunan pun dinding dia, dinding luar je lah tebal. Okay. Yang mana yang tak potong halus lah. Janganlah semua tebal. Yang tak potong, pokok tak potong kan. Janganlah tebal pula. Okay. Yang potong sahaja. Okay. Kat sini kan tengok kalau ada level, kalau ada kat mana-mana level sini ke ada naik ke step ke, tunjuklah. Kalau ada pond ke kan, ada apa air ke, ada air tu bawah, kalau dipotong ke bawah dia akan Saya nak tanya sir, ya. untuk base plan tu, mostly semua buat petak ni macam ni kan. Lepas tu tadi saya tanya pasal space bentuk bangunan tu macam-macam. Jadi yang Izzatun yang betul. Saya tak dengar tadi soal sangkut space apa, pasal apa bangunan tu. Mostly semua buat petak yang macam Geometrik. ya. Lepas tu tadi saya tanya untuk spesifik bangunan yang betul. Terputus lah. Aisyah. Base plan Izzatul yang betul. Yang merah ni, yang setanda ni. Yang lepas tu Siapa yang cakap ni? Aisyah lah? Siapa? Atul. Tak, dengar tak dia cakap? Putus kan? Ya. Putus. Dia nak tanya apa? Kalau tak boleh ni, text pun tak apa. Apa ni, chat pun boleh. Base plan apa? Siapa boleh faham? Dia tanya apa? Tahu tak dia tanya apa? Rabiatul ke? Rabiatul. Mana pergi dah? Minyak dah? Tengah type kot. Tengah type. Dia tengah base plan dengan bangunan. Ada kena dengan base plan dengan bangunan. Okay, saya akan check dia punya space juga lah. Saya kena tengok space ni. Space tu tengok balik. Sir, Ya. maksud dia yang base plan tu Echa punya betul. Echa tu siapa? Aisyah. So dia yang paling betul kan? Maknanya inilah dia punya bangunan ni kan? Ni maksudnya, ni. Kalau ni betul, semua orang kena follow yang ni. Dengan space yang sekali ni. Maknanya, yelah ni dulu kan kita buat benda ni as a group. Kan, masa set inventory analysis tu. So sepatutnya semua orang ada satu kopi yang sama lah. So you decide. So kalau you decide yang ni adalah yang betul, so semua orang kena ada exactly yang macam ni. Yang macam ni. Exactly the form macam ni. Dengan no point semua. So yang ni kena sama.
Ni kena sama north point dengan bangunan ni. Bangunan ni. Dengan room dia sekali. Room ni semua kena sama. Semua orang kena sama. Senang cakap. Sir, Okay. Rabia told the message dekat komen. Tulis apa? Baca kan? Saya tak boleh. Dia cakap mostly semua buat bentuk petak dari awal, tapi saya tanya spesifik bangunan and yang Aisyah punya yang betul. Jadi semua kena buat yang baru ke macam Aisyah? So sekarang ni Aisyah punya yang betul lah. Betul tak betul? Tak betul. Kalau Aisyah punya betul, semua kena follow. Untuk master plan. Tak apa, untuk master plan Master plan saja. saya boleh terima untuk master plan saja. Okay. Yang lain saya nak redo balik. Terima kasih, sir. Okay, untuk submission. Untuk master plan final lah. Tapi kalau dia dah buat prelim, memang kena follow lah. Dekat prelim kena dah buat dah. So yang boleh betulkan dekat prelim. Sampailah ke master plan. Yang sebelum-sebelum tu tak apa, saya boleh terima lagi. Yang tiada tu. Okay, sebab prelim tu adalah master plan sebenarnya kan. You tak boleh nak kata, okay, prelim you bentuk lain, tiba-tiba master plan you bentuk macam ni pula. Tak kena lah macam tu. Okay, dibetulkan from prelim master plan. Okay, tu clear. Boleh? Clear. Okay. Kita buka ini Ashraf ini. Ashraf pakai apa ni? Form macam mana? Geometri lah. Aisyah ada ke? Ada. Apa saya tak faham. Dia pakai form apa? Geometri ke? Okay. Sekejap kita break kejap, take 5 kejap. Ada benda nak kena settle kejap. Okay, 5 minit kejap. Okay, sekejap. Okay.